Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas di Didik TV KPM. Ifan masih bersama dengan Cikgu Syahril di sini untuk kita belajar memproses coklat acuan. Sarung tangan pun dah pakai. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Baik, terima kasih Ifan. Sama-sama. Okey, kita teruskan lagi pengajaran kita pada petang hari ini, iaitu yang pertama adalah menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Okey, bila kata menyediakan bahan mentah dengan sukatan tepat, murid-murid kena menyediakan bahan tadi dan juga memastikan bahawa bahan mentah yang dipilih adalah segar dan berkualiti. Kalau tidak, nanti produk tidak dapat mencapai standard yang diinginkanlah. Dan seterusnya, menimbang dengan tepat. Macam mana nak menimbang dengan tepat? Mari saya tunjukkan cara menimbang dengan tepat. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Cikgu ke sini bersama Ifan. Semasa menimbang bahan mentah dengan tepat, pastinya murid-murid tahu apa ini alatan yang akan digunakan. Iaitu alatannya adalah alat penimbang. Bila alat penimbang, murid-murid kena tekan button on. Button on, okey. Okey, button on lah. Bila kata nak timbang, dan mesti menggunakan mangkuk. Bila letak mangkuk, bermaksud ada bacaan. Betul. Bila ada bacaan, kena tekan laras kosong. Sifar. Kena laras sifar. Laras sifar. Okey. Bila dah laras sifar, murid-murid seterusnya dah sifar, murid barulah menimbang bahan yang diperlukan dalam amali tersebut. Sebagai contoh, nak menimbang kacang badam yang telah dihancurkan. Murid-murid masuklah timbang. Okey. Timbang dengan baik. Berapa gram cikgu? 25 gram. 25. Pastikan bahan yang ditimbang dengan tepat. Okey, bacaan pun dah tepat. Bila bacaan dah tepat, murid-murid dah boleh angkat mangkuk dan letak di tepi, Ifan. Okey. Dan tekan semula button off. Oh, Bermaksud selesailah proses menyediakan bahan mentah dengan betul. dengan tepat. Tepat dan betul lah. Okey. Cikgu, boleh Ifan cuba, cikgu? Boleh, Ifan. Okey, Silakan. sekarang ni Ifan cuba nak timbang betih beras. Betul. Jadi Ifan kena masukkan ke dalam mangkuk dulu. Boleh Ifan pakai yang sama, cikgu? Boleh. Okey. Baik, pertama sekali cikgu cakap kita kena tekan butang on dulu, cikgu, ya? Ya, betul. Okey, dah on. Lepas tu kita letakkan mangkuk dulu. Betul. Okey, letakkan mangkuk. Selepas itu, cikgu? Lepas tu kita Ada bacaan, kan? Ada bacaan. Kita nak pastikan bacaan tu tepat. Okey. Kita tekan bacaan sifar. Bacaan kosong. sifar. Tekan balik di sini, cikgu? Sebelah Oh, kanan. di unit Ya, ni. ya. Okey. Baik. Apabila bacaan telah menunjukkan sifar, murid-murid dah boleh menimbanglah. Ifan lah. Okey. Ini Ifan murid saya. Betul lah tu. Ifan dekat sebelah ni sebagai murid lah. Ifan akan masukkan betih beras. Ya. 25 gram. Okey, Ifan akan masukkan dulu. Ya. Okey. Kena tengok, kita lihat bacaan Ifan. Lihat bacaan ya. Lihat bacaan. Dah capai Irfan. Irfan dah boleh. Angkat. Okey. Baik cikgu. Dah 25 gram. Okey, jadi Ifan akan angkat dan letakkan di tepi. Ya. Lepas tu kita kena off balik. Off balik. Baik, selesai. Oh, itu cara nak menimbang Ya, sebenarnya. itu cara nak menimbang Irfan. Baik, Mudah baik. kan? Mudah. Okey, jadinya termasuklah bahan-bahan mentah yang lain seperti coklat ataupun cornflake hancur. Betul. Ataupun kacang badam ataupun tadi iaitu betih beras tadilah. Betih beras. Dan kita dah menimbang semua bahan mentah. Apa langkah seterusnya adalah kita terus mencairkan coklat. Itu langkah pertama dalam memproses menggunakan kaedah yang betul. Okey, langkah pertama adalah mencairkan couverture pada suhu 45 darjah Celsius secara double boil. Seperti yang Ifan guna sekarang. Okey, yang ini cikgu coklat. ya? Ya. Sekarang ni coklat dicairkan. Kalau ikutkan, Baik cikgu. coklat ni kena pastikan cairlah. Dah cair, lepas tu murid-murid dah cair, barulah murid akan berhentilah. Berhenti dari segi dalam memproses ataupun mencairkannya. Jadinya bila dah coklat dah cair, apa yang murid perlu buat adalah murid kena tutup api. Tutup api dulu. Tutup api Jangan biarkan dapur, terbuka. jangan biarkan terbuka. Lepas tu barulah murid-murid kena angkat. Angkat periuk double boiler ni dan lap. Okey, sebab dalam tu ada air kan? Ya, dalam ni ada air. Lap, dan bila lap, letak di sini, Ifan. Di atas permukaan mama Ya, atas tu. permukaan mama ni. Supaya kita akan nampak ini dah sedia untuk diproses. Baik. Bila tidak diproses, bahan mentah tadi kita dah ada tadi, Ifan. Contohnya Betul. kacang badam.
Bila kacang badam tadi dah sedia, sebelum nak meletakkan kacang badam di dalam coklat yang telah dicairkan, murid-murid perlu menuang separuh coklat. Separuh coklat di atas kepinggan mama. Okey, baik. Lebih kurang separuh? Ya, lebih kurang separuh. Seterusnya, murid-murid kena... Okey, silakan cikgu. Kena menggunakan scraper. Scraper tersebut perlulah mengaut dan timbun. Proses kaut dan timbus. Kaut dan timbus, cikgu? Ya, kaut. Okey. Ya, dia macam inilah. Apa kepentingan proses ni, cikgu? Proses ini adalah untuk memastikan coklat tadi dapat dihasilkan dalam rupanya berkilat. Berkilat. Okey. Kalau tengok, Ifan boleh nampak sekarang, coklat yang diletakkan di atas kepinggan. Ini namanya proses penyempuan, Ifan. Oh, okey. Ini nama proses penyempuhan. Bila coklat tadi dah mengerah macam ni, satukan semula. Sebab tu kita letak macam ni. Satukan semula ke dalam separuh coklat yang tidak disepuh tadi. Kita masukkan semuanya. Masukkan semua. Okey, kita masukkan ambil semua. balik semua di atas permukaan mama tadi. Okay, dan permukaan kepinggan mama ni pastikan mesti bersih. Bersih. Yelah, kalau buat kerja tu kena bersihkan mesti pula. Mesti bersih. Dah bila bersih, pastikan bersih, Fan. Macam saya buat ni. Bila saya dah buat macam ni, sebab tu saya letakkan periuk double boiler ni di atas kepinggan mama supaya dia tak jatuh dekat kawasan yang lain lah. Baik, cikgu. Okey. Bila dah kaut licin macam ni, Fan. Okey. Dah settle, dah selesai. Licin dah cikgu buat. Dah selesai. Cuba bantu saya, Fan. Gaulkan. Gaulkan lagi, cikgu. Gaulkan keseluruhan coklat yang belum disepuh dan coklat yang sudah disepuh supaya dia sebati. Supaya sebati, cikgu. Supaya sebati. Cikgu, boleh saya tanya, berapa suhu yang kita akan gunakan untuk proses yang ini, cikgu? Proses ini adalah untuk kita kena capai 25 hingga 26 darjah Celsius. Okey, faham. Bila kita dah satukan couverture tadi yang disepuh dan tersepuh, Ifan pun dah kacau. Okey, dah kacau, cikgu. Kita teruskan lagi dengan seterusnya, iaitu mencampurkan badam tadi yang kita telah timbang. Okey, Ifan, saya masuk je. Masukkan, cikgu. Silakan. Saya masukkan. Ifan gaul. Gaul lagi. Gaul je. Gaul. Seronok lah ini kelas dengan cikgu. Gaul je. Dapat buat coklat lah. Okey. Lepas Ifan dah gaul ni, cikgu, dah sebati ni macam mana? Bila dah sebati, okey, apa yang alatan yang perlu kita ambil seterusnya adalah, Ifan, acuan. Kita ambil acuan pula. Okey, silakan, acuan cikgu. Acuan tu kita letak di atas kepingan marmar. Okey. Kita letakkan di atas kepingan marmar. Di bahagian tengah. Okey. Baik. Setelah kita letakkan di atas kepingan marmar, murid-murid bolehlah terus menuangkan terus ke dalam acuan. Okey. Penuhkan acuan tersebut, Ifan. Baik. Penuhkan dulu dengan perlahan. Ini nampak sedap lah, cikgu, coklat ni. Okey, sabar, Ifan, sabar. Sabar. Okey, belum dah siap lagi. Apabila dah diletakkan tu, okey, kita perlu hentakkan acuan tersebut. Kenapa, cikgu? Apa kepentingan proses hentakan acuan ni, cikgu? Pentingnya proses menghentak acuan tersebut adalah untuk memastikan coklat tidak bergelembung udara dan memastikan jangka hayat coklat lebih lama. Baik. Okey, jadi kita kena ketuklah, hentak. Ayatnya menghentak. Hentak. Cikgu, boleh Ifan nak cuba? Boleh, silakan, Ifan. Ifan sebagai murid cikgu nak cuba jugalah menghentak. Boleh cuba. Okey, berapa banyak kali yang kita nak hentak, cikgu? Dia, kalau Ifan ketuk tu, kalau Ifan tengok, ada tak gelembung udara tu naik ke permukaan atas? Kalau ada naik permukaan atas, maksud masih ada lagi gelembung udara berlaku. Jadi teruskan, Ifan. Teruskan lagi. Slow, perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan. Okey, betul, Ifan. Jadinya Ifan dah buat tu dah bagus dah. Kira dah betul lah. Bila dah hentakkan acuan tadi, kita menggunakan scraper. Scraper ini dan kita scrap. Kita sekali jalan. Scrapkan dia. Supaya permukaannya ialah licin. Licin, okey. Kita terbalikkan, Ifan. Terbalikkan. Sebab acuan ni plastik, dia lembut sikit lah. Baik. Okey, jadinya kita tak nak ada echo. Echo. Kalau tengok sini, okey, tengok saya buat macam mana. Okey. Silakan, cikgu. Okey, jadinya kita ada dua kan? Kalau dua tu kita lebih mudah. Okey. Masukkan semula. Lebihan tadi, kita scrapkan dia. Dah licin macam ni, Ifan. Kita
kita masuk dekat kepingan mama, murid-murid dah boleh simpan acuan tersebut ke dalam peti sejuk atau chiller atau inkubator. Jadinya dia perlu dikeraskan, barulah langkahnya selesai. Okey, cikgu. Dan kalau kita nak simpan dalam inkubator, chiller ataupun peti ais, berapa lama masanya? Dalam sekitar 30 minit ke? 30 minit. 30 minit ataupun dalam coklat dah keras, kita dapat lihat nanti di bawah permukaan dia kita nampak dia dah melekang ataupun nampak bersih. Mantap bersih. Okey. Baik, contohnya cikgu, selepas kita dah siap keluarkan daripada inkubator dan sebagainya, apa proses yang berikutnya cikgu? Okey, proses seterusnya ialah apabila telah dikeluarkan daripada inkubator, murid kena menyediakan bahan pembungkusan. Okey, barang pembungkusan. Bahan pembungkusan dan juga murid-murid kena bersedia dari segi alatan pembungkusan, bahan pembungkusan. Baik, cikgu. Okey, untuk segmen ini cikgu, apa lagi perkongsian cikgu cara untuk kita proses coklat acuan? Okey, kita boleh kongsi Irfan kalau macam ni kita dah simpan ini dalam bentuk bar. Bentuk bar, okey. Ini dalam bentuk bar. Kita juga boleh membentuk coklat dalam acuan yang bentuknya lebih berbeza lah. Baik. Contohnya acuan yang berbeza, bentuk-bentuk yang berbeza dan juga saiz yang berbeza. Jadinya murid-murid tu dapat mencuba bentuk-bentuk yang lain sepanjang kelas yang dijalankan. Baik, cikgu. Kita dah dengar banyak perkongsian cikgu cara untuk kita membuat coklat acuan ni. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi ringkasan cikgu, silakan. Okey, baik. Jadinya untuk ringkasan dia, murid-murid bolehlah ingat semula bahawa proses memproses coklat acuan ini dimulakan dengan mencairkan couverture susu. Okey, apabila murid telah mencairkan couverture susu, murid perlu menyepuh, Irfan yang tadi tu, menyepuh separuh coklat yang telah dicairkan di atas kepingan mama. Betul. Tujuan dia untuk menurunkan suhu coklat. Itu yang nak pastikan coklat tu berkilat tu. Okey, apabila dah membuat proses kaut dan timbun, proses menurunkan suhu, murid-murid bolehlah menggabungkan semula, menyatukan semula coklat yang telah disepuh dan coklat belum disepuh ke dalam periuk double boiler ni tadi. Baik. Bila dah masuk dah semula, gaul sehingga sebati. Gaul. Gaul sebati. Lepas tu barulah sediakan acuan, tuang ke dalam acuan, hentak dengan kuat. Betul. Pastikan tak ada gelembung udara. Selepas gelembung udara dah tak ada, dah okey. Lepas tu barulah gunakan pelepah. Gunakan scraper, cikgu. Scraper. Licinkan. Licinkan permukaan coklat dan seterusnya itulah dia dikenali juga sebagai proses membersih acuan. Membersih acuan. Ya, membersih acuan. Bukan basuh tu, Irfan. Bersihkan sahaja. Baik, cikgu. Terima kasih atas perkongsian di segmen ini. Kita dah faham dengan lebih lanjut cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, kembali dengan Didik TV KPM dengan banyak lagi aktiviti yang cukup menarik selepas ini.